Baik, Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, seperti biasalah, jika audio jelas, anda boleh tolong maklumkan kepada saya dengan komen dan saya akan rujuk kepada komen. Share ramai-ramai sebab shadow ban makin menjadi-jadi. Dan juga sertai Telegram saya, jangan lupa ya, sertai Telegram saya. Telegramnya ialah Regi JC Rita Udin. Share Telegram tu juga dengan rakan-rakan anda ya. Di situ akan dibuat pengumuman-pengumuman tertentu tidak lama lagi. Dan seperkara lagi, blog saya iaitu The Third Force telah disekat. Ianya bergantung kepada talian mana yang anda guna. Jadi ianya, sekatan ini adalah berkaitan dengan syarikat telekomunikasi. Contohnya, jika anda guna Digi, anda tidak boleh akses thethirdforce.net. Okey. Tapi jika anda guna talian tertentu, boleh. So ini semua sekatan yang juga dikenakan kepada blog lain ya. So saya sarankan anda semua download, pergi ke, sama ada kalau anda pakai Apple phone, pergi ke Apple Play Store, atau kalau anda pakai Android, pergi ke Google Play Store dan download aplikasi. Aplikasi dia mudah je, 1.1.1.1, 4 kali 1 ya, 1.1.1.1. Ikut je arahan dia, teramat mudah untuk muat turun aplikasi itu, teramat mudah. Dan setiap kali anda hendak baca laman-laman yang disekat, anda pergi ke link aplikasi itu, dia automatik akan on dan anda boleh baca, akses laman yang disekat. Jadi amalkan, download saja kepada telefon anda, ianya mudah untuk anda akses apa-apa. Baik, hari ini saya nak merujuk kepada kenyataan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sekali lagi beliau melontarkan satu cerita ya, bahawasanya keperluan untuk sokong Perdana Menteri atau tidak ya, bukannya berdasarkan penglibatan ahli parlimen ya. Akuan bersumpah tak laku, ianya secara en bloc, maknanya parti yang tentukan. Okey. Now, pertama, ini adalah kisah dongeng. Sorry to say, ini adalah dongeng, ini adalah satu halusinasi. Saya sudah menjelaskannya, tetapi masih orang bertanya. So saya nak nasihatkan anda, okey, dalam 2-3 minggu ni tak usah rujuk lagi kepada kenyataan-kenyataan ketua parti. Buang masa. Sebab penentu kestabilan kerajaan bukannya ketua parti ya, bukannya ketua parti. Dan saya ulang, penentu kestabilan sesebuah kerajaan hari ini bukannya ketua parti. Dan dakwaan kononnya perlu sokongan en bloc dan akuan bersumpah tidak laku adalah cerita dongeng, satu halusinasi. Akuan bersumpah adalah satu dokumen perundangan yang sah ya. Dan dokumen perundangan ini boleh juga dimajukan ke mahkamah, peringkat mahkamah. Adalah tidak bertanggungjawab seorang pemimpin yang bergelar Timbalan Perdana Menteri memberitahu bahawa dokumen berkenaan tidak sah. Ya, sesiapa ada hak untuk membuat akuan bersumpah, dan itu adalah dokumen perundangan yang amat penting, dan anda perlu bercakap benar di dalam akuan bersumpah itu kerana anda bertanggungjawab terhadap segala yang tertulis di dalam akuan anda. Okey, so ini pertama ya. Jangan bohong rakyat akuan bersumpah tidak sah, dan jangan bohong bahawa en bloc sokongan perlu secara en bloc. So menurut Zahid, sokongan perlu secara en bloc kerana ada Akta Anti Lompat. Nah, ini saya dah jelaskan berulang kali, tapi saya tak letih nak jelaskan sekali lagi dengan cara yang lebih mudah setelah dikeluarkan kenyataan sebegini oleh Timbalan Perdana Menteri. So anda dengar baik-baik dan anda dengar sampai hujung siaran. Akta Anti Lompat Parti tidak begitu menyeluruh dan tidak boleh halang kejatuhan kerajaan ya. Ianya tidak lengkap dari satu sudut lah kalau anda tanya saya, sebab hajat orang yang mencadangkan akta ini adalah untuk mengelakkan berulangnya langkah seperti langkah Sheraton. Tetapi hakikatnya ia tidak boleh halang. Okey. So sebabnya apabila
akta ini diwujudkan dan pindaan tertentu dibuat dalam perlembagaan. Pindaan tidak dibuat pada perkara-perkara yang berkait dengan sokong atau tidak Perdana Menteri dan pelantikan Perdana Menteri, supaya ianya boleh berkait dengan bahagian-bahagian yang bersangkut dengan Akta Anti Lompat. So dengan itu, bila kita masuk cerita perkara-perkara yang berkait dalam perlembagaan dengan sokongan terhadap Perdana Menteri, status Perdana Menteri dan apa-apa jua berkenaan dengan keberadaan Perdana Menteri dalam jawatan itu, Akta Anti Lompat tidak terpakai. Okey. So oleh itu, kalau kita rujuk Perlembagaan Persekutuan, perkara-perkara khususnya perkara 43/2 yang berkait dengan lantikan Perdana Menteri dan sokongan terhadap Perdana Menteri and what have you, okay, semua ini adalah buta parti. Maknanya dalam babak ini perlembagaan hanya merujuk kepada ahli parlimen, bukannya parti. Ketua parti tidak ada sebarang pengaruh di situ. Walaupun secara tak rasmi ketua parti boleh tekan ahli parlimen dia dan sebagainya, itu belakang takbir. Perlembagaan tidak mengira semua tu. Yang dia nak tahu adalah dari ahli parlimen yang ada kuasa berperlembagaan penuh untuk secara sukarela pada bila-bila masa untuk mengubah status sokongan terhadap Perdana Menteri. So ada orang berkata ya, tetapi perlembagaan parti dipinda untuk diselaraskan dengan Akta Anti Lompat. Okey, betul. Untuk membolehkan Akta Anti Lompat ini dikuasakan bagi ahli parlimen sesebuah parti, maka perlembagaan parti perlu dipinda untuk diselaraskan. Ada yang pinda, UMNO pinda, Bersatu tak pinda. So kita ambil dua contoh ni. Bersatu tak pinda, UMNO pinda. Jadi UMNO perlembagaan dia diselaraskan dengan Akta Anti Lompat parti. Sekalipun biarpun begitu ya saudara-saudari, tetapi jika orang tu lompat parti atau dia keluar UMNO, ya, dia perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Tetapi jika UMNO pecat dia dan tidak ada sesuatu kesalahan yang dilakukannya, dia tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Now, jika ahli parlimen itu menarik sokongan terhadap Perdana Menteri, walaupun UMNO tidak ingin tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, walaupun Zahid tidak ingin tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, dan katakan untuk tujuan perbincangan perlembagaan parti dipinda sebegitu rupa bahawasanya jika orang itu tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, keahlian dia dalam UMNO secara automatik terlucut. Dia masih tidak perlu kosongkan kerusi di Dewan Rakyat, kerana parti tidak boleh mengatasi hak berperlembagaan atau menidakkan hak berperlembagaan ahli parlimen, iaitu hak untuk menentukan pada bila-bila masa secara sukarela dia sokong atau tidak Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab perkara yang berkaitan dengan sokongan terhadap Perdana Menteri tidak pernah dipinda untuk diselaraskan dengan atau dikaitkan dengan bahagian pindaan-pindaan lain yang bersangkut paut dengan Akta Anti Lompat parti. So, anytime seorang ahli parlimen Barisan Nasional boleh hantar akuan bersumpah, boleh menandatangani akuan bersumpah untuk mengisytiharkan tidak sokong Perdana Menteri. Sebab itu dulu Laskar Cyber dan pemimpin UMNO menipu, kononnya perlu wajib secara en blok. Tapi sekarang anda lihat dalam keadaan terdesak, Zahid sudah ubah daripada dia yakin benda tu perlu, dia tahu benda tu perlu, sekarang dia guna perkataan yakin, saya yakin. Hakikatnya there is no such thing. Okay? Tidak perlu secara en blok. Okay, so en blok ini adalah satu pembohongan. En blok ini adalah satu pembohongan. Dan yang saya hairan, Zahid Ahmad Maslan dulu very sure tak boleh ada apa-apa yang berlaku sebab kononnya ahli-ahli parlimen sudah tanda tangan satu perjanjian. Jadi jika mereka tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, mereka perlu bayar 100 juta dan sebagainya. Ada perjanjian. Okay? So bila mereka dah cakap begitu, dah takut apa? Tak payah nak cerita babak en blok ni, tak payah nak cerita sebab anda terlalu yakin ada perjanjian. So tapi tiba-tiba Zahid bercerita berkenaan dengan en blok. Apa jadi dengan perjanjian itu?
Jadi saya sudah jelaskan perjanjian itu tidak terpakai. Perjanjian itu bagi saya lah, saya nak ceritakan terus terang lah, itu macam kertas tandas. Pendapat saya ya, kalau Zahid nak heret mereka yang memungkiri janji itu ke mahkamah, heret lah. Tapi bagi saya, ianya akan memihak kepada ahli parlimen. Sebab apa? Sebab nombor satu, perjanjian itu ditandatangani sebelum ahli-ahli parlimen itu menjadi ahli parlimen. Nombor dua, Zahid menggunakan perjanjian itu sebagai syarat jika anda melepaskan kepada parti keputusan siapa jadi kerajaan, siapa jadi Perdana Menteri, maka anda boleh menjadi calon untuk PRU 15 dan seterusnya. Jika menang, anda akan jadi ahli parlimen. Tetapi dengan meletakkan syarat itu, maknanya Zahid telah meletakkan satu syarat yang menidakkan hak berperlembagaan ahli parlimen sekiranya dia menang. So di situ perjanjian itu tidak boleh sah dari sudut jika ahli parlimen itu sokong atau tidak Perdana Menteri. Dia boleh buat keputusan sendiri, perjanjian itu tidak mengikat. Dan ada macam-macam sebab lagi yang saya tidak ingin ceritakan. Pendek kata, perjanjian itu tidak sah. Sebab itu sekarang Zahid berbalik kepada isu sokongan en blok. Itu adalah satu halusinasi, satu kepalsuan. Okey. So sampai hari ini timbalan Perdana Menteri masih rujuk kepada isu ahli parlimen tidak boleh buat ini, tidak boleh buat itu. Mereka tidak mentadbir negara, mereka sedang berbincang dengan langkah nak tumbangkan kerajaan, ya. So dah yakin ada majoriti 2/3 dan kononnya yakin kerajaan stabil, tapi sampai hari ini mereka masih duk meratip isu nak tumbangkan kerajaan. Bukannya pembangkang yang ratip, mereka yang ratip. Jadi mereka dah terdesak lampau. Okey, mereka dah terdesak lampau. So dan betul kata Tun, ya, saya pun dah beritahu berulang kali, ya, Anwar, kalau kita cerita nak cuba tebuk atap, Anwar lah champion of the champion. Ya, kalau istilah tebuk atap ini sebenarnya dipopularkan oleh Amanah dulu. Jadi Anwar champion of the champion. Dulu dia berbincang dengan ahli-ahli parlimen kerajaan, cuba dapatkan akuan bersumpah mereka, kemudian buat press conference, I have the number, I have convincing majority dan sebagainya. Itu bukan nak tebuk atap ke? Kemudian 16 September dulu dia nak tumbangkan kerajaan akan tumbang. Itu bukan nak tebuk atap ke? Bukan nak masuk pintu belakang ke? Ya. Kemudian dia buat ceramah, dia buat hasutan, dia minta rakyat merusuh ala Arab Spring. Arab Spring ni di negara Arab dulu ada pertumpahan darah. Jadi dia menghasut rakyat begitu. Ya. So Anwar dan Zahid ini perlu menjadi orang terakhir berbincang dengan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan Zahid adalah salah seorang watak utama dalam langkah Sheraton dulu, ya. So pendek katalah, tak payah, tak usah nak ni tak cerita apa-apa. Anda fokus takbir urus negara, biarkan masa berlalu, kita tunggu dan lihat, ya. Dan saya sarankan anda jangan dengar ketua parti mulai hari ini sampai 2-3 minggu. Jangan dengar kata ketua parti. Tak kira lah Zahid Hamidi ke Anwar Ibrahim ke, untuk berlaku adil, mana-mana ketua parti, termasuk pembangkang dan termasuk Sabah dan Sarawak, Abang Jo ke Haji Ji ke, jangan dengar kata ketua parti, kerana kestabilan kerajaan hari ini bergantung sepenuhnya kepada ahli-ahli parlimen sahaja, ya, sahaja. Okey. Dan seperkara lagi, kalau mereka boleh terima 5 ahli parlimen, saya dah sebut berulang kali, ya, kalau Anwar bila terima sokongan 5 ahli parlimen bersatu, walaupun bersatu tidak sokong kerajaan, dia boleh bersyukur, ya, hukumnya halal. Tiba-tiba bila ahli parlimen kerajaan nak sokong pembangkang, dan memang ada yang sokong pembangkang, hukumnya haram, hukumnya pengkhianat. Ini saya dah berulang kali beritahu, saya tidak tahulah mereka rujuk perlembagaan mana, mereka rujuk undang-undang mana, ya. Bagi Anwar, bagi Zahid, semuanya kalau mereka buat halal, kalau orang lain buat haram. So itu penjelasan saya. So sebelum saya akhiri live ini, dan saya akan buat satu lagi live untuk menjelaskan seperkara lain yang ditanya kepada saya, jangan lupa
download daripada Apple Store ataupun Google Store 1.1.1.1. Ini membenarkan anda lepas anda muat turun dan activate, dia amat mudah untuk dilakukan. Anda boleh akses semua laman yang terlarang, termasuk mereka telah menyekat laman thethirdforce.net. Sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.